Secara umumnya, poligami bermaksud amalan perkahwinan di mana seseorang itu mempunyai lebih daripada seorang pasangan hidup. Terdapat dua jenis poligami iaitu poligami dan juga poliandri. Poligami bermaksud seseorang lelakinya mempunyai lebih daripada seorang isteri. Manakala poliandri bermaksud seorang wanita yang mempunyai lebih daripada seorang suami. Dalam ajaran Islam, poligami dibenarkan tetapi dengan jumlah yang terhad. Manakala poliandri adalah dilarang sama sekali. Dalam Al-Quran yang menulis tentang hukum poligami atau perkahwinan lebih daripada satu, hukum isteri melarang suami untuk berpoligami ialah tidak berdosa hukum ke atas seorang isteri untuk melarang suaminya untuk berpoligami apabila terdapat keperluan untuk membantahnya. Hanya sahaja perkara yang dilarang oleh hukum syarak adalah mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan dan menghalang suami daripada berkahwin lain dengan tidak tanduk yang tidak mematuhi syarak seperti mengugut, mencederakan diri sendiri atau orang lain. Adapun jika melarang dengan menjustifikasikan dengan perkara-perkara yang disyariatkan, maka adalah dibenarkan dan dianjurkan. Namun jika berpoligami akan menyebabkan kezaliman pada nafkah dan kismah, iaitu pembahagian hari antara isteri-isteri atau nafkah anak serta ibu bapa, maka perbuatan melarang serta menghalang itu adalah suatu nasihat yang terpuji dalam agama. Ini termasuklah untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Seperti dalam dalil sebuah hadis daripada Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, jika kita melihat daripada sudut fiqh, ternyata poligami pada hukum asalnya adalah diharuskan sahaja. Namun begitu dalam beberapa hal yang mendatangkan hukumnya boleh berubah kepada tiga. Rujuk Al-Mu'tamad fil Al-Fiqh Al-Syafi'i, disunatkan sekiranya lelaki itu mempunyai keperluan untuk berkahwin lain jika beristeri satu tidak dapat menjadikan dirinya afif, iaitu menjaga syahwatnya daripada zina dan maksiat, atau isteri itu sakit atau mandul tidak dapat mengandung sedangkan suami itu inginkan anak, dalam keadaan suami itu memiliki keyakinan untuk berlaku adil antara isteri-isterinya. Ini kerana terdapat keperluan yang diraikan syarak seperti meramaikan anak, dan inilah yang menjadi pedoman ramai sahabat Rasulullah SAW, para tabi'i dan generasi selepas mereka. Dimakruhkan jika semata-mata untuk berlazat-lazat dan berhibur atau syak terhadap kemampuannya untuk berlaku adil antara isteri-isteri. Ini kerana tidak ada keperluan untuknya, juga kerana terdapat kemungkinan berlakunya mudarat ke atas isteri kerana tidak mampu berlaku adil, berkata Imam Al-Khatib Al-Syirbini, dan disunatkan untuk tidak menambah isteri lebih satu tanpa ada keperluan yang zahir. Rujuk Muhni Al-Muhtaj, diharamkan jika diyakini bahawa lelaki yang tidak mampu berlaku adil lantaran kelemahannya atau kerana hilangnya kepercayaan terhadap dirinya daripada bertindak bias dan pilih kasih, atau kerana keadaannya yang fakir. Ini kerana berpoligami itu akan mengakibatkan mudarat kepada orang lain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh mendatangkan mudarat dan membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Apabila hukum berpoligami itu sendiri boleh jadi mubah, sunat dan haram, maka tidak menjadi kesalahan bagi isteri untuk mempertikaikan keputusan suaminya untuk berpoligami dengan melarangnya atas sebab keperluan. Justru ia bukan sahaja masuk dalam bab nasihat yang baik antara Muslim, tetapi juga adalah sebahagian pelaksanaan konsep syura yang dituntut oleh syarak. Ini kerana seorang wanita apabila mengetahui suaminya ingin memadukannya, perlu memastikan hak dirinya seperti nafkah yang telah ditentukan mengikut uruf dan persetujuan bersama tidak dilanggar atau ditindas apabila berlakunya poligami. Dalam erti kata lain, seorang isteri ada hak menyuara pendapat yang berbeza dalam sesi syura bersama suami untuk berkahwin lain. Berdasarkan fakta dan keterangan ini, maka jelaslah kepada kita bahawa hukum isteri melarang suaminya untuk berpoligami tidak berdosa sekiranya dibuat atas dasar nasihat syura demi untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap haknya. Semoga dengan perkongsian ini mampu memberi kefahaman yang baik kepada semua wanita di samping memahami hak yang perlu diketahui sebagai seorang isteri.